bagi tahu time lagi. Wih, apa hang panggil dia apa? Panggil dia Anim sudahlah, dia ni adik saudara kok. Oh, Anim. Tapi Adam lagi rasa macam sedap dia panggil Afnan sebab lagi macam nampak anggun, sopan santun. Sopan? Adam buat lawak ke? Adam buat lawak ke? Oh, nyamuk. Nyamuk. Oh, nyamuk. Oh, sini memang rosak. Kat belakang tu yang nyamuk yang rosak. Dah bagi tahu dia orang kan suruh repair. Adam, joinlah kami makan. Kami baru je nak makan ni. Ni si Anim ni tadi duduk tenung je makanan tu. Mana tahu Adam join kami, ada selera sikit nak makan. Oh, tak apa ke? Boleh ke? Boleh lah, boleh. Tak apa, Adam ambil makanan dulu, nanti Adam datang balik. Pergi. Cepat sikit lah. Adam, sopan dia cakap kau. Apa? Dia tu buta kayu, buta mata, buta hati cakap kau sopan. Ha? Tak tahu ke kau tu macam kenguru, terlompat sini, terlompat sana? Oh, bersama aku dengan kenguru. Cakap sih mulut kau tu Ni tak mas masa tu tak sudah sini kenapa? Tapi kan Anda Rusia tu apa? Anak dara lelaki usia. Aku lempang lagi siap-siap je. Suka cakap aku. Jom lah. Okey, itu sedikit sebanyaklah sebagai contoh yang kita nak bincangkan hari ini tentang gurau tak bertempat. Dan saya pasti anda semua tahu apa yang berlaku di Amerika Syarikat kan pada minggu lalu apabila pelakon Will Smith bertindak untuk naik ke pentas dan menampar hos program ketika itu Chris Rock ya kerana bergurau tentang isteri Will Smith yang kepalanya botak disebabkan oleh penyakit ataupun kondisi kesihatan alopecia dan itu ada pelbagai pendapat lah. Ada yang kata itu gurau tak kena tempat. Itu yang menjadi orang kata yang dikatakan oleh semua orang satu dunia. Berlaku juga dalam konteks kehidupan seharian kita. Yang bergurau tak bertempat ni berlaku setiap hari. Kadang-kadang ada yang memendam rasa. Kadang-kadang meletus juga macam Will Smith hari itu kan. Jadi untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, dah ada dua orang jejaka yang dah tak sabar nak berlawan dengan kita. Hawa. Berlawan ke? Tak. Tim merah ada? Tim merah ada. Ini tim tak matching pula. Rumah lain. Kita bersama dengan Amin Idris selaku perunding motivasi yang tak asing lagi di set wanita hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Dan happy birthday. Selamat hari lahir yang ke jadi 14. 41. Tak apa. Nampak macam 40 tahun muda. Nampak macam 40 tahun muda. 1 tahun je. Thank you. Baik, dan di sebelahnya yang berusia 39 tahun. Bukan. Bukan. Jangan buat lawak tak bertempat. Itu contoh ni. gurauan. Jangan. Okey. Ada kata saya umur 12. 29 tahun 29. ya. Muda lagi dan masih Macam lagi tak percaya membuka. kan? Macam tak percaya kan? Membuka ruang untuk mencari calon, betul? Ya betul. Betul. Kita bersama dengan Daniel Zaini. Saya baru 19 tahun actually. Itulah dia Daniel Zaini. Sihat Daniel? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua penonton wanita hari ini. Terima kasih dan selamat berpuasa juga untuk semua. Selamat berpuasa kembali. Okeylah, kita sebelum nak dengar pengalaman Daniel lah mesti mencabar juga kan kejaya ialah kita nak bergurau, kita nak menghiburkan orang lain, pasti ada cabaran-cabaran ni. Tapi sebelum tu kita nak tanya Encik Amin lah. Apa yang menyebabkan setengah orang ni buat lawak dia tak kena tempat, buatkan orang rasa macam terasa marah, macam mana tu Encik Amin? Lawak ialah sebahagian dari medium of communication. Lawak. Dia komunikasi adalah dia sender menghantar mesej kepada receiver. So dalam mesej tu kadang-kadang dia ada noise. Noise tu lah kadang-kadang menyebabkan mesej tu tak sampai. Baik. Salah satu noise ialah gurau tak bertempat. Okey, gurau ni bertujuan untuk menambahkan warna-warni komunikasi selain daripada untuk menyampaikan mesej. Gurau ni juga adalah untuk supaya mesej tu sampai secara tak langsung. Kita nak tegur tapi kita gurau-gurau. Secara tak langsung sampai mesej tu. Dia akan jadi masalah apabila dia melanggar etika bergurau. Dia etika komunikasi ni, contoh kita nak puji orang pun ada etika dia. Contoh kalau saya kata Hawa cantik hari ni, tak boleh. Dalam etika komunikasi tak boleh sebut
Hawa cantik hari ni. Tak boleh. Habis tu hari lain tak cantik ke? Nampak? Tu tujuan dia. Macam selalu je dengar respon macam ni. Nampak tak? Sebab Hari apa? ni je cantik. Hari ni je cantik. Saya Hari lain perempuan ni yang cakap macam itu. biasanya. Kalau Hari lain aku lelaki, tak oh, terima cantik kasih, ke? Sebab tu etikanya ialah jangan puji, jangan guna perkataan hari ni. Kata Hawa, pandai Hawa pilih gabungan kombinasi warna. You look very good. So spesifikkan pujian. Tu puji. Apatah lagi dalam kita bergurau. Jadi bila kita tersilap gurau itulah orang kata rasa. Tapi kalau gurau yang betul, orang happy. Maknanya, Cik Amin, kalau kita nak bergurau ni pun kena ada etika dan adab bergurau Ya lah. benar. Cuma saya tak boleh sebut lagi sekarang. Nanti korang tak ada soalan nak tanya. Okey, kita Kita pengacara kita tahu lah. kita simpan dulu. Okey, ni kalau kita cakap pasal Daniel kan. Daniel penyanyi, penyampai radio dan seorang pelawak juga, komedian, stand up comedy yang kita kira memang bukan senang sebenarnya nak membuat lawak, nak buat orang ketawa dan mungkin akan berlaku juga situasi-situasi yang di luar kawalan, di luar jangkaan. Tetapi macam mana Daniel sebagai seorang pelawak kan nak orang kata draw the thin line lah kalau kata orang putih untuk pastikan ada limitnya supaya sensitivity tu masih lagi terjaga dan kita tak terkeluar daripada batasan tu. Sejak balik Turki dia lah macam. Itulah. Bukan. Saya nak jawab pun masa gugup. Pertama kali saya belum pernah lempang orang lagi lah. Di tempat. Dan harap takkan pernah. Saya harap takkan pernah lah Jangan saya nak Jangan risau. Bulan puasa kan? Bulan puasa. Sebenarnya kalau kita tengok daripada kes Will Smith dengan Chris Rock tu, joke G.I. Jane tu, dia kelakar. Dan dia tak salah. Joke G.I. Jane tu kan. Tapi kalau kita nak tengok daripada cerita sebenarnya, mungkin ada yang tak tahu lagi. Chris Rock atas pentas, dia buat lawak pasal G.I. Jane punya jokes kan. Di mana filem 1997 yang perempuan bola botak tu kan. Kalau isteri Will Smith tu, dia rambut dia botak sebab dia gunting. Betul. And then dia buat jokes pasal G.I. Jane. Saya rasa dia lain. Dia lain. Tapi bila dia buat joke pasal perempuan botak dan dia berpenyakit. Itu masalah dia. Sebab dia ada kaitan dengan kondisi kesihatan. Betul. Dan bila Encik Amir tadi ada cakap ada etika, dia setuju ataupun tak. Apa-apa kita nak buat lawak pun kena study juga dulu. Betul. Macam saya kalau dalam berkomedi kebanyakannya saya akan impersonate ataupun meniru gaya mana-mana karakter VIP ataupun tidak VIP. Dan sebelum saya nak impersonate karakter-karakter tu saya akan study dulu. Tapi kebanyakan karakter-karakter yang saya study dan saya buat joke di depan TV ataupun di mana-mana kan, saya tak akan menjurus kepada buat karakter itu jadi negatif. Contohnya saya guna suara ahli politik dalam satu karakter, tapi karakter itu bukan ahli politik. Karakter itu di ketua kampung ke? Pernah tengok? Kerja kedai makan ke? Pernah tengok juga. Walaupun saya attire macam dia, tapi saya tak puterikan dia jadi dia. Sebab kalau saya puterikan jadi dia jadi salah. Jadi salah. Pernah study Amin Idris tak? Pernah. Saya pernah buat. InsyaAllah lepas ni saya akan buat. Tak sabar nak tunggu jadi penonton super pun ni. Tak sabar. Jadi sebagai orang kata kita orang awam pun kena ada batasan dia dan perlu juga tahu dengan siapa kita bergurau. Apatah lagi seorang komedian yang profesional, pelawak profesional. Apatah lagi kalau kita dekat Malaysia ni, kalau boleh saya bagi tahu, dekat Malaysia adalah komedi paling susah nak buat. Pelawak paling susah nak hidup adalah di Malaysia. Sebab kita ada banyak kekangan sebenarnya. Bangsa berbeza, agama berbeza. Betul. Sebab kita tak boleh cakap tentang budaya, tak boleh cakap tentang agama, tak boleh cakap macam banyak benda lagi. Tapi kalau negara luar, tak payah pergi jauh, Singapura, Indonesia, dia orang boleh bercakap banyak benda. Dan banyak benda yang dia orang boleh explore. Tapi kita, konten kita agak limited. Dan kalau perasan, Malaysia punya komedi, dia dalam satu ruang yang macam, dia lebih kepada, dia bukan universal sangat. Dia macam, sebab tu dekat Malaysia, sketch jadi. Stand up komedi kat Malaysia, dia kurang jadi. Sebab apa? Kalau tengok macam joke, contohlah kalau korang kenal Russell Peters ke, Kumar ke sebagainya, dia orang banyak buat joke, contoh macam Russell Peters, kalau dia atas stage, dia attack je. Dia akan attack mana-mana audience tau. Tapi kalau tengok full set komedi dia akan counter diri dia dulu. Baru dia akan counter orang tu. Ada teknik dia jugalah. Kita boleh bahan orang macam engkau ni apa pasal ni sangat engkau macam akulah. Nampak? Dia counter balik. Maknanya kita tak menjurus kepada dia lah. Kan? Menarik. Banyak lagi kita nak tanya juga kepada Daniel. Tapi kalau Cik Amin boleh kongsikan. Tadi Daniel ada cakap tentang membahan. Mungkin kadang-kadang orang membahankan Hawa sebab sekali
Mungkin dia jadi kelakar. Siapa bahan Mungkin dia lawa akan tu? jadi lawak. Kan? Tapi kalau dah banyak kali bahan perkara yang sama berulang kali, kita sendiri pun akan rasa itu sebagai personal attack. Betul. Kita akan rasa benda ni dah tak kelakar dah. Jadi macam mana sebenarnya dari orang kata budaya membahan yang mungkin mekar dalam konteks masyarakat kita juga ni? Dan budaya membahan ni secara depan-depan tu dah ada. Yang semakin menular budaya membahan di social media. Budaya troll, budaya mengata. Spill tea? Spill the tea kan. Sila share 20 orang saya akan dedahkan bla 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 kan. Which is kalau disalahguna dia akan jadi membahaya, kalau guna cara yang betul dia akan jadi hasil yang betul lah. Yang saya nak relate juga dengan apa yang Yana tanya tadi ialah bagaimana kita kadang-kadang kita bercakap kita tak fikir perasaan orang. Dan benda ni bukan hanya bergurau saja. Saya sebagai motivator trainer pun kami bukan sekadar pergi program, cakap, dapat duit, balik, ye kan. Ya kan. Tapi kita ada satu disiplin dipanggil TNA. Training Need Analysis. Kita kena analyse dulu siapa audience kami, berapa umur mereka, komposisi ramai wanita ke lelaki, pangkat apa, supaya baik-baik kata-kata kami sesuai dengan tahap pemikiran mereka dan kita tak keluar perkataan-perkataan yang sensitif yang boleh mengguriskan hati mereka. Begitu juga bila bergurau pun, nak buat kelakar. Kita boleh bergurau. Dalam agama membenarkan bergurau. Ada satu kisah, saya bagi tahu terus. Boleh, silakan. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, hadis ni dinilai sebagai sahih oleh Ibn Hibban sendiri. Hadis ni panjang. Tapi saya ringkaskan bab gurau ni, ada seorang lelaki nama dia Zahir. Dia orang Arab Badi, orang Arab Badui, orang kampung. So dia nak balik kampung tapi dia nak jual dulu bahan-bahan yang ada lebih dekat pasar. Dia rapat dengan Nabi. So masa dia tengah menjual di pasar, Nabi datang, pergi nyusut kat belakang, Nabi peluk Zahir. Nak sebut Nabi ni mesra dengan semua orang tak kira pangkat. Zahir terkejut, siapa ni? Bila dia tahu Rasulullah, dia pun sandar pada Nabi. Nabi pun gurau, ni penting. Nabi kata, "Ma yashtari hadzal abad, ma yashtari hadzal abad." Nabi kata, "Lelong, siapa nak jual mamak ni? Siapa nak beli mamak ni kan? Jual, free kan?" Alah, comel lah. Comel, nampak? Nabi bergurau. Tak laku. Tak ada orang layan. Kata Zahir, dia kata, "Ya Rasulullah kan, ara'aitani bikasidan." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak laku." Kan? Aku tak laku. Nabi jawab, "Walakinnaka indallah walakinnaka indallah bikasidan." Walakinnaka indallah bikasid. Tetapi kamu di sisi Allah sangat tinggi nilainya. Masya-Allah. Daripada hadis ni kita belajar at least 3 panduan kalau nak gurau. Pertama, jangan hina orang. Kedua, jangan melampau. Ketiga, jangan menipu. Gurau boleh, jangan menipu. Macam kes tadi, bila dah berulang-ulang bahan, dah melampau. Betul. Itu ditegah oleh agama. Nabi Muhammad Tiga garis panduan kan? Ya, betul tu. Dan itulah gurau pun kena bukan saja bertempat tapi kena dengan orang juga. Sebab kita risau bila bergurau ni ada kes budak-budak sekolah dia kata nak belanja kawan-kawan dia mi segera. Sampai-sampai tak jadi. Lepas tu ditumbuknya oleh rakan-rakan tu. Kita tak naklah jadi seperti itu kan. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak fahami lagi tentang gurau tak kena tempat ni. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan apa kata kawan-kawan kita tentang hal ini. Jom kita tengok. Gurauan yang tak boleh diterima dan agak keterlaluan adalah apabila seseorang itu bergurau dengan menyentuh isu-isu sensitif seseorang seperti body shaming, skin colour, status perkahwinan. Kerana gurauan seperti ini akan menyebabkan mangsa gurauan itu berasa kurang keyakinan untuk berhadapan dengan khalayak ramai. Gurau boleh, tetapi jangan melampaui batas sehingga bermasam muka, bermuram ruja disebabkan kata-kata. Maksudnya bila you nak bergurau tentang someone, make sure gurauan tu tidak menyentuh sebarang sensitiviti perkauman, tidak menyentuh sebarang status kewangan, ya. Jadi bila kita bergurau pun kita kena fikir dulu apa yang kita cakap tu adakah akan mengembirakan seseorang itu ataupun mampu mengguris perasaan seseorang. Sebab itu bagi saya dia sensitive issue lah bagi orang lain juga, macam buat body shaming, pasal cara bercakap pun kadang-kadang boleh jadi isu juga.
Contoh macam orang PLR. So itu pun agak sensitif lah. Hawa, itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini yang saya kira rata-rata bersetuju dan menyuarakan pendapat yang sama dengan panel kita pada hari ini yang berkata kalau nak bergurau perlu bertempat, perlu buat background check dan juga perlu tahu apa yang kita nak sampaikan tu supaya tidak mengguris hati orang lain. Tapi kan Daniel, sebagai orang kata komedian yang profesional, buat lawak, berada di hadapan khalayak ramai, termasuk juga Cik Amin Idris kan. Kita kadang-kadang kita bergurau dengan orang yang dalam bidang yang sama dengan kita. Kita mungkin rapat dengan orang tersebut. Dalam konteks public eye, semata masyarakat, orang lihat kita ni sebagai professional workers. Tetapi sebenarnya rapat kita tu tak diterima ataupun persepsi oleh masyarakat tu sedikit berbeza. Yang berkata, kenapa kasar sangat gurauan A dan B. Sedangkan antara A dan B itu okey sahaja. Tetapi di mata masyarakat, di mata publik, itu sesuatu yang terlalu kasar. Pernah tak berada dalam situasi begini dan bagaimana sebenarnya Daniel menangani isu macam ni? Pernah. Kalau tengok dulu saya pernah masuk satu pertandingan lawak dengan Azmi Kalibaska. Saya dengan dia dah macam adik-beradik lah. Buat lawak apa semua. Tambah-tambah dia kan. Dia lagi lah buat lawak pasal diri dia sendiri. Kan? So kadang-kadang saya kadang-kadang bila buat lawak tu dekat pentas dan sebagainya, saya akan dapat DM daripada orang. Kenapa buat Azmi macam ni? Kenapa buat Azmi macam ni? Padahal dia orang tak tahu kita orang kawan rapat. Kan? Benda ni sebenarnya adalah benda macam budaya Malaysia tu. Kita tak boleh buat lawak dengan orang yang kita tak kenal. Dia tak macam luar. Sebab kita kurang mesra sikit kalau komedi macam gitu. Kan? Macam saya kenal lawak, saya tak kenal dia. Saya buat lawak, awak gelak, dia tak gelak. Maksud dia mesra tu tak sampai. Komedi ni apa semua dia mesti kena ada satu connection jiwa. Macam kalau aku selesa dengan kau buat lawak simple pun aku akan gelak. Kan? Tapi orang tak tahu yang macam kalian mesra. Kalau macam kita buat lawak dengan member kan, contoh macam di kaca TV, di atas pentas, kita sesama selebriti kita buat lawak dan orang tak tahu yang kita berkawan. Bila orang dengar ataupun kita keluar perkataan-perkataan macam kasarnya gurauan dia, padahal kita berdua dekat luar lagi teruk benda tu. Kan? Cuma bagi dia orang dekat luar, dia orang rasa macam agak kurang selesa sebab dia orang tak tahu yang kita kat luar macam mana. Jadi macam mana sebenarnya tu? Kerja juga. Kerja juga. Pada masa yang sama, kata-kata ataupun yang diberikan oleh penonton ni perlu juga untuk kita perbaiki diri kita di kemudian hari. Betul, perlu juga sebab orang melihat apa yang kita buat. So, apa saja yang kita buat, orang akan ikut. Contoh macam budak-budak akan ikut sebagainya kan. Sebab tu saya perasan kadang-kadang kalau saya pergi lalu mana-mana kan, budak-budak sekarang dah pandai dah gurau kasar. Kan, main-main nama bapak dan sebagainya kan, gurau kasar kan. Kalau kita dulu setakat gurau biasa-biasa je. Kan, ini sekarang dah level-level lain. So, sebagai seorang komedi dan juga semua pelawak-pelawak kita, tugas kita orang adalah untuk cuba beri satu komedi yang bukannya komedi kurang ajar. Kan? Kadang-kadang komedi tu dengar macam kurang ajar, tapi tak sebenarnya. Dia lebih kepada kalau boleh nak educate. Educate dan juga kadang kalau kita kawan-kawan kan, kalau macam kita bahan dia apa sebenarnya kita sayang kat dia, kita bahan-bahan dia. Nak mengeratkan lagi. Nak mengeratkan, tapi jangan melebihi batas lah. Sebab tu dia kena belajar PDSB. Kalau tadi TNA, PDSB apa pula tu? Fikir dulu sebelum cakap. Ni macam semua boleh dah lama mula dah? Dah lama 8 tahun saya study 8 tahun. Saya sangat tertarik lah bila tadi Daniel dah sebut tentang keterbukaan, tentang penerimaan orang berbeza. Tambah-tambah Malaysia ni pelbagai bangsa, agama pun berbeza. Tapi kalau kita tengok filem-filem P. Ramlee, lawak dia macam-macam. Kalau kita dengar sekarang, ini tak boleh, ini body shaming. Kenapa penerimaan orang berbeza? Adakah sebab zaman dah lain, Cik Amin? Saya rasa kalau P. Ramlee, sebab cara dia set up, dia bukan tiba-tiba terus bahan. Betul. Cara dia set up tu menyebabkan bila sebelum dia kata engkau kepala botak contohnya kan. Tapi sebelum tu dia upkan orang tu kan, dia puji orang tu, dia tunjuk kebaikan. So bila kita kata kau botak, kita kata alah gurau lah tu. Betul. Maknanya benda tu dia bukan mari pak macam tu je. Sama juga dalam realiti. Dalam kes saya orang Kelantan, kalau kita jumpa orang Kelantan sama Kelantan, lagi kurang ajar dia bercakap. Contohnya dengan izin para penonton. Bodoh natang ni lama tak jumpa natang. Maknanya bodoh natang ni lama tak jumpa binatang kan. Orang luar tengok, astaghfirullahalazim kan. Tapi bagi orang Kelantan itu tanda mesra. Dan cara sebut bodoh orang Kelantan dia lain. Kalau mesra dia sebut slow je. Bodoh natang ni. Dia lembut. Tapi kalau dia nak marah, bodoh. Itu betul-betul maki. Kalau macam saya cakap budu,
Budu apa kilo burger? Budu tu lah. Jangan sebut makanan waktu tengah-tengah hari ni. Lama lagi ni. Poinnya ialah, dalam kita hidup bermasyarakat, dia satu kena ada elemen faham memahami. Budaya Kelantan kena faham budaya Penang. Budaya Penang kena faham budaya Terengganu. Dan Terengganu kena faham budaya KL. Bila kita ada saling memahami ni, kita dapat mengelak buruk sangka. Kita dapat mengelak syak wasangka. Dan kita dapat mengelak daripada bergurau yang melampau. Tapi kan kalau macam kita sesama kita juga, kadang-kadang kita orang kata terbabas ataupun terkeluar pada batasan gurauan tu tanpa kita sedar. Pernah ataupun tidak berlaku kepada Daniel ketika dalam orang kata acara yang profesional, acara yang ditonton oleh ramai orang, berlaku situasi sebegitu. Apa tindakan susulan? Minta maaf dengan orang itu ke? Ataupun buat permohonan maaf secara umum ke? Ataupun bagaimana orang ataupun kata supaya... Ataupun tunggu kena kecam dulu ke? Tak adalah mengeguhkan keadaan tu. Lagi panas. Tak pun tunggu surat saman sampai. Tunggu surat saman sampai. Risau. LOD, letter of demand kan? Betul. Dia ada dua cara. Kalau kita on stage, kita buat jokes dan joke tu terlepas dan dia dah mengguriskan hati someone. Kalau kita masih, dia dua cara, salah satu dia kalau kita masih lagi di atas pentas, kalau kita dah tersilap cakap, kita counter balik. Nanti kita counter balik. Contoh macam kita bahan dia, kita bahan diri kita balik. Bang, gurau je. Kau pandai balance lah balik. Satu lagi kau minta maaf. Tapi kalau minta maaf kau pun tak diterima, kau tunggu je lah. Tunggu tu banyak maksud tu. Tunggu apa sebenarnya? Tunggu je lah. Tunggu tu takut ke? Tunggu je lah apa yang tindakan dia akan buat. Sebab itu apa saja yang kita buat di atas pentas, sebelum kita nak memberi sketch ke, nak keluarkan konten dan sebagainya, kita kena tengok siapa audiens kita. Kan? Kadang-kadang ada setengah audiens yang dia tak suka jenis konten macam ini, so jangan bawa. Ada setengah dia tak suka kontennya, jangan bawa. Kan? Sebab lain demografik, lain orang punya pemikiran. Mentaliti dia lain-lain, dia tak sama. Macam joke macam saya buat dekat Malaysia ni, kalau saya bawa pergi Indonesia tak kelakar. Krik-krik tak kelakar. Sama juga dia orang, kau bawa datang sini pun sama tak kelakar. Kan? So dia lain. Konten tu lain-lain sebenarnya. Dan apa yang dikatakan oleh Daniel, Cik Amin dan kita juga Hawa sebagai pengacara, ada perkara-perkara yang sensitiviti perlu kita jaga. Tak boleh terlebih daripada batasannya. Walaupun kita bukan pelawak lega sebenarnya, risau juga. Tapi takut salah keluar kan? Betul, salah faham, salah diertikan. Okey, dan Cik Amin, ramai orang cara mereka gurau berbeza dan kita ni tak boleh nak ubah orang lain. Ya, betul. Jadi kita ni sebagai orang yang penerima, orang yang terkena, macam mana untuk kita hadapi orang yang gurau tak kena tempat supaya kita tak sensitif, tak nak keruhkan lagi keadaan secara ringkas dia, Cik Amin? Dalam kes isteri Will Smith, saya memahami situasi dia. Dia mengalami alopecia areata, keguguran rambut pada area tertentu. Sebab saya pun sedang menderita sakit tu. Handsome je, Cik Amin. Dia colour sikit ni. Sebenarnya dia ada botak kat sini. Tapi sedang dalam rawatan. Dah bulan ketiga. So it's not easy. So cara tindak balas isteri Will Smith tu, dia just macam tu, itu dah cukup sabar. Tapi suami dia dah hilang sabar. Itu episod lain lah. Okey, yang kedua, panduan pada kita semua, sama ada nak bergurau ataupun diguraukan, gini je. Kita nak cakap sesuatu ke nak gurau sesuatu, pertama, kalau kita berada di tempat dia, apa rasa kita? Satu. Dan andai kata kita cakap macam tu, anak kita dengar. Adakah itu contoh yang baik? Kalau kita pun tak sanggup anak kita dengar, maknanya perkataan tu tak elok. Wah, terus jadi rasa tanggungjawab tu. Nampak? Besar, Kan? Anak orang mungkin, tapi kalau anak kita sendiri, kita jangan dengar. Maknanya perkataan tak elok. So, itu kayu ukur. Kalaulah kita tak erti sangatlah. Kalau susah sangat nak menilai satu kata tu betul ataupun tidak. Inilah orang kata kalau nak mengubah dunia itu sukar, tapi nak mengubah diri kita tu bermula dengan diri kita sendiri. Okey, baik, kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Kalau boleh banyak lagi nak sembang ni, tips-tips oleh tetamu kita ni pun best juga. Nak belajar banyak juga sebab daripada tu Cik nak Amin. jemput komedian mahal sebab dia punya professionalism. Dia ke pula. Kan? Ingat senang bagi orang kelakar. Sama juga dengan pakar motivasi. Tak mudah dan tak mudah. Dia lagi mahal daripada komedian. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Daniel Zaini dan juga Cik Amin Idris atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak apa yang sahaja dikongsikan oleh anda berdua ni dapat memberi orang kata garis panduan juga, terutamanya kita dalam mengemudi bulan puasa yang masih lagi di awal Ramadan ni. Terima kasih banyak Cik Amin dan juga Daniel. Dan pastinya banyak lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda di Wanita hari ini. Jangan ke mana-mana.